Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya adalah berkenaan dengan apa yang kita lihat hari ini, iaitu sidang parlimen kita yang berlangsung. Apabila usul percaya yang mana juga kita berdebar-debar, yang mana kita nak kerajaan yang ada hari ini harus kekal dengan Perdana Menterinya adalah yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan apa yang kita harap telah pun menjadi, iaitu usul percaya lulus dengan ujian suara yang mana Anwar kekal sebagai PM. Dan kita tahu usul ini percaya terhadap PM itu lulus dengan undian suara petang tadi. Dan keputusan itu dicapai setelah speaker iaitu Datuk Johari Abdur tidak mengadakan undian belah bagi. Dan apa yang kita lihat juga melalui undian suara itu, anggota parlimen perlu berkata setuju dan tidak setuju terhadap sesuatu usul itu. Dan apa yang saya tekilan adalah apabila daripada blok pembangkang yang mana ini adalah sepatutnya mereka tidak perlu petikaikan sebagai ahli-ahli parlimen yang berpengalaman ataupun mereka yang duduk dalam politik lama, sepatutnya mereka mencari hujah yang lebih baik. Dan apa yang kita lihat, mereka mempetikaikan memorandum persepahaman di antara parti-parti kerajaan yang mana telah pun terbentuk. Dan apabila mereka mempersoalkan isu memorandum persepahaman ni ataupun MOU ini, pada saya mereka tidak memikirkan kepentingan rakyat. Mereka hanya mementingkan kepentingan peribadi. Kenapa saya berkata seperti itu? Kerana kita tahu MOU ini tidak melibatkan pembangkang. Jadi kenapa pembangkang sibuk dengan rumah tangga orang? Jadi MOU ini baik untuk mereka yang ada dalam gabungan yang membentuk kerajaan ini. Walau apa pun namanya, nak kerajaan apa ke, yang penting apabila mereka meletakkan nama itu kerajaan perpaduan, tidak perlulah mereka nak petikai kerana itu kerajaan yang telah terbentuk, kerajaan mereka itu sendiri. Dan apapun yang mereka nak buat adalah hak mereka. Bukan kita nak membangkang atas nama kerana kerajaan perpaduan pun kamu nak banggang. Jadi pada saya itu menunjukkan betapa lemahnya ataupun pembangkang perlu menukar corak. Jangan mereka mempetikaikan sesuatu yang pada saya rakyat lihat bahawa itu tidak penting. MOU ini terbentuk adalah untuk menyokong, untuk kita tidak nak perpecahan lagi. Kita tak nak dalam sepenggal ataupun dalam keadaan setahun ataupun kerajaan itu tidak stabil. Kita nak kerajaan itu stabil dan akhirnya menguntungkan kepada rakyat. Jadi kalau pertikaikan MOU itu, yang mana MOU ini wajar kita buat. Sedangkan sebelum ini kita tahu MOU perjanjian apabila PH menang pada 2018 juga dilanggar oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana kegilaan kuasa, kerana ingin menjadi Perdana Menteri. Akhirnya dia menggunakan SD yang mana kita tak tahu cukup atau tidak. Tidak pernah dia nak melakukan keabsahan di parlimen. Hari ini kamu nak mempertikaikan keabsahan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia dah bentangkan di parlimen, dia dah usulkan di parlimen. Jadi ini adalah terbaik dan dilihat oleh negara, rakyat di negara ini, serta orang luar, negara luar. Untuk apa? Adalah tujuan untuk melihat bahawa kerajaan kita hari ini sudah pun kukuh dan ini amat menguntungkan kepada kita rakyat. Apa dah keuntungan dia? Apabila pelabur percaya negara kita ini, maka pelabur akan berduyun-duyun ke negara kita ini. Dan apa yang kita rakyat ini dapat, peluang pekerjaan, nilai kita tahu sekarang ini ringgit kita jatuh teruk, yang mana mungkin akan kukuh semula, inflasi mungkin akan selesai dalam waktu terdekat. Ini adalah penting. Tetapi apabila pembangkang mempersoalkan memorandum persepahaman ini, apa tujuannya? Tidak ada. Apabila dia merasakan bahawa MOU ini adalah untuk kepentingan ataupun untuk menahan ataupun tidak demokrasi ataupun menekan ahli parlimen yang berada dalam kerajaan supaya tidak menyokong ke arah mana pun, ini pada saya, ini adalah sesuai kerana kita dah pun ada RUU anti lompat parti. Seperti mana yang kita tahu. Apabila berlakunya PRU ke-15 ini tadi, siapa yang menandatangani kita punya watikah pelantikan kita untuk menjadi calon? Dah tentu pengerusi kita punya parti ataupun presiden parti kita. Jadi jika mereka ini yang tanda tangan kita punya watikah pelantikan, maka kita termaktub dengan perjanjian kita dengan parti. Jadi apa dia perjanjian? Nah, mungkin parti kata kalau kamu melanggar arahan dari presiden, kamu boleh digugurkan sebagai ahli parlimen dan perlu melakukan pilihan raya kecil semula.
Ini adalah mungkin contoh-contoh yang termaktub dalam terma dan syarat mereka nak jadi calon. Jadi hari ini, kamu mempertikaikan ini bermaksud kamu orang cuba nak menipu rakyat dengan hujah-hujah yang pada saya sudah diketahui oleh rakyat. Ini pada saya. Jadi kita tahu, MOU ini, apabila mereka petikaikan diwakili oleh ketua-ketua parti, wajar kerana ketua parti yang sign watikah mereka. Kita dah lihat apa yang berlaku dengan langkah Sheraton. Apabila ahli parlimen daripada PKR yang melompat, kita lihat watikah yang ditandatangani oleh Presiden PKR, yang mana kita tahu mereka langgar. Mereka menang dengan logo PKR. Mereka menang dengan bantuan daripada akar umbi di bawah. Akhirnya mereka lompat demi kuasa. Siapa yang rugi? Akhirnya kita rakyat. Apa yang kita rakyat rugi? Apabila kerajaan itu tidak stabil. Dan kita tahu, di waktu itu lagi, dengan keadaan COVID, dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak berani menunjukkan keabsahan, dengan beliau membuat pembelanjaan tanpa perlu diluluskan di parlimen. Akhirnya, hari ini kita juga dengar bahawa mereka nak memperjuangkan isu rasuah, ketelusan, salah guna kuasa. Rakyat bukan bodoh. Jadi kita tahu lepas ini, kita tengok apa dia yang kerajaan PN ini buat. Yang mana kita dah dengar desas-desus apabila melibatkan 600 bilion. Dan akhirnya yang sedang disiasat sekarang ni 92.5 bilion. Ini kita akan lihat betul tak? Hari ini kamu boleh bercakap, boleh berhujah di parlimen untuk menidakkan sesuatu. Tetapi kesalahan, kebobrokan tidak kita boleh sorok jika ada bukti yang kukuh akan datang. Jadi pada saya, mereka sepatutnya berhujah perkara-perkara yang menyenangkan. Contoh, sepatutnya pihak pembangkang lebih kepada isu rakyat, iaitu isu berkenaan dengan apa yang rakyat rasa hari ini. Terutamanya, kalau kita lihat apa yang berlaku hari ini, melibatkan banjir, melibatkan bencana alam. Ini berlaku kebanyakannya di negeri pembangkang, terutamanya di Kelantan. Tetapi ahli parlimen dia sibuk. Dan kita tengok hari ini, saat mereka mengharapkan timbalan Perdana Menteri, mengharapkan Perdana Menteri, kemanakah ahli parlimen mereka sendiri? Kemanakah adun mereka sendiri? Kemanakah pemimpin utama negeri itu sendiri? Yang sepatutnya mereka juga turun ke bawah. Jangan kamu cuba untuk nak membetulkan diri sendiri dengan menipu, dengan kamu cuba menyalahkan orang lain, dengan apabila kita tidak mempunyai peluang untuk nak membantu dan akhirnya nanti menuduh bahawa kerajaan yang ada hari ini tidak nak membantu. Padahal bagaimana kamu janjikan kepada rakyat? Kita dengar hujah-hujah mereka waktu mereka nak menang PRU ke-15. Mereka kata mereka mampu untuk membentukkan kerajaan mereka sendiri. Ada lebihan seperti ini, seperti itu. Itu yang saudara Rafizi Ramli balun lagi tadi bahawa siapa dia yang pergi jumpa Perdana Menteri, berjumpa dengan Menteri Kewangan, orang yang daripada blok mana? Bukan orang PH, bukan orang UMNO, bukan orang Barisan Nasional, bukan orang GPS, bukan orang GRS, tetapi adalah pimpinan daripada Perikatan Nasional yang mana melibatkan Bersatu dan juga PAS. Jadi jangan membohong rakyat, kerana apabila kamu buka hujah, maka nanti dijawab di parlimen, dia akan memakan diri dan akhirnya memalukan. Nah, ini yang berlaku. So, saya harap kita sebagai rakyat kena mengerti ataupun faham bahawa pembangkang sepatutnya membangkang benda-benda ataupun memberi hujah-hujah yang terbaik agar rakyat itu faham. Dan kita nak pembangkang yang kuat, pembangkang yang mempunyai kebolehan, bukan membangkang nak menjatuhkan kerajaan. Itu sepatutnya. So, sekian pencerahan saya. Terima kasih.